Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik daripada Sekolah Teknik KL. Selamat datang, saya ucapkan, saya wakil daripada kumpulan 4. Akan terangkan dekat adik-adik tentang pengenalan peralatan bomba ni. Okey, dalam bomba, so kita mesti tahu apa dia peralatan yang ada dalam bomba untuk kita melakukan operasi kebombaan lah, macam proses pemadaman api, kan, macam-macam lagi lah. Okey, so sebelum tu saya nak terangkan, saya nak bagi tahu nama-nama ahli kumpulan kami. Nama ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama sekali ialah saya sendiri, Muhammad Ilman Hafiz bin Zamri, dan yang kedua kita ada Akak Anis Natasha, dan yang ketiga ada Akak Nur Karina, dan yang keempat ada Akak Nur Azlin, dan yang last sekali adalah Abang Isyad. So nanti korang kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal peralatan kebombaan ni, boleh tanya dekat kami dekat dalam grup WhatsApp nanti. Okey. Okey, adik-adik semua. Okey, ready dah untuk kita belajar? Okey. Kita ada 3 bahagian dalam slide ni. Yang pertama adalah alatan asas operasi pemadaman. Dan yang kedua, peralatan pemadaman. Yang ketiga, kita ada door entry. Okey, ada banyak tau alat-alat ni. Okey, yang pertama ni, alatan asas operasi pemadaman ni, kita ada 9 alat yang kita perlu tahu. Yang kedua ni, peralatan pemadaman ni, kita ada 26 alat. Banyak tu, 26 alat. Dan yang ketiga ni, kita ada 12 alat yang kita akan belajar pada hari ni lah. Okey, so saya akan serahkan slide ni kepada saudara Isyad, untuk terangkan tentang alatan asas operasi pemadaman yang pertama ni. Alatan asas pemadaman. Antara contoh alatan asas pemadaman adalah attacking hose. Digunakan untuk mengalirkan air daripada jentera atau sumber air yang lain ke nozzle semasa kerja pemadaman. Kedua, diperbuat daripada non-percolating hose, bahan tidak tiris air, nylon dan terelin. Yang ketiga, panjang hose sebenar adalah 100 kaki. Dan yang keempat, ujian tekanan pekerja adalah 20 bar. Contoh yang kedua adalah delivery hose. Digunakan untuk mengalirkan air dari jentera atau sumber air yang lain ke attacking hose. Saiznya lebih besar berbanding attacking hose. Panjang sebenar dia adalah 100 kaki dan ujian tekanan pekerja dia juga 20 bar. Yang ketiga adalah hard section. Disambungkan pada salur masuk pam dan tekanan air yang melaluinya di bawah atau melebihi tekanan atmosfera. Ciri-ciri fizikal dia adalah berwarna hitam, mempunyai lapisan getah yang tebal untuk menutup dawai. Bahagian luar diperbuat daripada fiber dan getah. Dan yang terakhir, panjang hose dia adalah 2.4 meter. Contoh yang keempat adalah collecting breaching ataupun cabang pengumpul. Digunakan untuk mengumpulkan air daripada dua aliran kepada satu dan memberi tekanan yang lebih tinggi. Tekanan semasa bekerja ialah 15 bar. Ujian tekanan adalah 22.5. Alatan asas yang seterusnya adalah dividing breaching. Digunakan untuk membahagikan daripada satu aliran menjadi dua dan boleh dikawal. Tekanan semasa bekerja ialah 15 bar. Ujian tekanan ialah 22.5. Seterusnya, three-way collecting head. Digunakan bagi tujuan pengumpulan air yang banyak untuk relay pumping dan ianya dipasang di bahagian salur masuk suction hose. Setiap salur tu dipasang dengan non-return value. Seterusnya adalah hand control diffuser nozzle. Nozzle boleh kawal yang digunakan dalam bentuk lanjutan jenis gel atau gambus. Mempunyai inner tube di bahagian dalam, mempunyai lung and flange dan terdapat jet valve. Seterusnya adalah suction adapter. Digunakan sebagai alat penyesuai untuk menyambungkan delivery hose kepada suction hose
atau salur masuk pump, dan untuk menyambungkan dua batang suction hose yang berlainan diameter. Seterusnya adalah suction stand. Digunakan untuk menstabilkan suction hose semasa kerja-kerja mengambil air terbuka atau bilik bomba. Okey, terima kasih Abang Isyad untuk terangkan tadi bahagian pertama, peralatan asas pemadaman tadi. Okey, tadi ada 9 alat. Okey, sekarang kita nak tambah lagi 26 alat. Tak apa, adik-adik relax. Kita santai-santai je dalam video ni. Sebab tak naklah cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti kan apa pun tak faham, betul tak? So, okey. Mari kita mulakan. 1, 2, 3. Okey, adik-adik. Yang pertama adalah nozzle. Kita akan belajar pasal nozzle. Kita ada beberapa jenis nozzle yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu yang pertama sekali adalah plain nozzle. Okey. Dalam plain nozzle ni, dia adalah alatan yang untuk mengalirkan tenaga mudah alih kepada tenaga jet. Okey. Fungsi alat ni kita gunakan untuk kita alirkan dalam bentuk jet daripada tempat kebakaran. Tapi selalunya kita tak guna yang ni lah untuk dalam operasi pemadaman. Yang ni untuk dalam latihan boleh lah. Sebab dia ada satu function je kita boleh buat, cuma jet. Jaranglah kita guna dalam operasi pemadaman. Okey. Tapi benda ni penting. Adik-adik kena tahu juga. Walaupun dia simple, dia penting untuk kegunaan kita. Okey. Yang kedua adalah TFT nozzle. TFT nozzle ni ataupun kita boleh panggil dia sebagai branch kawalan tangan, iaitu hand control branch. Dia ni, alat ni, dia maju sikit daripada yang plain nozzle tadi tu. Dia mengalihkan tenaga mudah alih kepada tenaga jet. Lepas tu, digunakan dalam operasi pemadaman. Kadar penggunaan air boleh diubah sesuai dan dikawal dan membuka tutup. Okey. Dia ni, TFC nozzle ni, kita boleh kawal dia punya kelajuan air dia. Kita boleh tukar dia punya jenis pancutan dia. Contoh kalau adik-adik tengok bomba, dia bukan je ada satu jenis jet. Dia bukan ada satu jenis je pancutan dia nak tembak api tu. Dah ada dua, iaitu jet dengan semburan. Ada satu masa kita kena guna jet, maknanya kita kena tumpukan air tu. Ada satu masa kita kena guna semburan untuk terpadamkan api secara keseluruhan. Okey. Tapi untuk yang ni kita ada satu lagi kawan dia. Satu lagi nama dia diffuser nozzle. Okey. Diffuser nozzle ni dia lebih kurang sama juga macam tadi tu, TFT tadi, tapi yang ni dia simple sikit. Alat ni mengalirkan tenaga mudah alih kepada tenaga spray dan juga jet. Dia sama tapi yang ni dia simple sikit lah. Dia macam yang plain tadi tu, dia punya design dia. Okey. Alat ni digunakan untuk bersama spray dan jet bagi memadamkan kebakaran api dengan jarak dekat. Okey. Selalunya kalau adik-adik perasan dekat sekolah adik-adik kan, dekat bahagian pilih pemadaman api tu yang ada hose panjang-panjang tu, dia guna kepala macam ni lah. Okey. Dia guna kepala macam ni. Sebab satu, kita tak perlu nak jaga benda ni tahan lasak berbanding yang TFT tadi tu. Satu lagi, sesuai lah untuk kalau kegunaan bangunan-bangunan macam tu. Okey. So, yang keempat iaitu portable oscillating monitor. So, benda ni, alat pemadaman ni untuk kita gunakan secara automatik. Contoh lah, kalau ada satu kebakaran, contoh macam kebakaran hutan kan. So, takkanlah anggota bomba tu nak kena berdiri lama-lama untuk pegang air tu kan. Berat juga benda tu. Air tu berat kan. Okey. So, kita gunakan alat ni untuk operasi kebakaran yang lama, jangka masa yang lama, untuk kawal selia daripada tanpa kawalan anggota sendirilah. So, benda ni akan spray secara automatik dekat bahagian kawasan kebakaran tu. Okey. Okey, yang seterusnya adalah hos hantaran. Hos hantaran ni, sebelum tu saya nak bagi tahu, kita ada banyak hos tau. Sebab hos kita guna ni ada fungsi-fungsi dia. Macam contoh kita ada hos hantaran, kita ada hos pendek, kita ada hos reel, kita ada hos suction. So empat jenis ni kita gunakan function dia lain-lain Okey, macam contoh hos hantaran ni. Okey, untuk hos hantaran ni kita gunakan untuk mengalirkan air lah. Function dia kan untuk alirkan air. Digunakan bagi mengalirkan air dari pam jentera bomba hingga ke nozzle, ataupun daripada pilih bomba tu sendiri
ke dalam pam jentera. Okey. Selalunya hos antaranya panjang, dia sampai 100 kaki, tak silap saya, 100 kaki. Okey, yang kedua adalah hos pendek. Hos ni lagi pendek daripada hos hantaran. So, ini pun function sama, alat untuk digunakan untuk mengalirkan air, tapi daripada bilik bomba untuk masuk ke pam jentera. Sebab dia pendek kan. So, maknanya dia untuk guna jarak yang pendek je lah. Macam contoh dia kata kat sini, digunakan bagi operasi pemadaman semasa mengambil air daripada bilik bomba. Okey. Okey, yang keberapa pun saya tak ingat seterusnya. Okey, yang seterusnya adik-adik, kita akan belajar pasal hose reel. Okey, hose reel ni selalu kita tengok dekat bahagian bangunan-bangunan lah. Dalam bangunan tak ada banyak lah macam ni. Contoh kat sekolah adik kan, sekolah adik pun ada hose reel ni. Tapi adik-adik jangan main pula hose reel ni, bahaya. Itu adalah salah satu penyalahgunaan alatan kebombaan lah. Ada yang guna untuk mandi lah, untuk bersihkan toilet. Saya tahu sebab saya pun dulu duduk asrama, saya tahu macam mana perangai adik-adik semua kan main benda ni. Okey. Tapi itu satu benda yang salah adik-adik jangan buat benda-benda macam tu sebab kadang-kadang kita takut benda tu rosak. Bila rosak nanti menyusahkan orang. Untuk contoh kalau berlaku kebakaran ke apa ke, nanti nak guna tak boleh guna sebab rosak, tak boleh function. So macam mana? Nanti kan adik-adik yang kena disalahkan. Okey? So, jangan rosakkan benda ni. Jangan mainlah, senang kata. Okey. Hose reel ni. Hose reel ni tadi digunakan untuk mengalirkan air yang bertekanan tinggi dan digunakan bagi mengalirkan air dari jentera yang bertekanan tinggi ke tempat yang suka dimasuki oleh jentera bomba. Maknanya contoh, takkanlah jentera bomba tu nak datang daripada lori dia tu, nak tarik wire daripada lori dia tu, daripada jentera bomba tu nak tarik sampai tingkat 3 kan. Mestilah dia kena ada hose reel ni. Maksudnya ada kat bangunan, so bomba boleh terus capai benda ni untuk padamkan api guna air daripada bangunan itu sendiri. Okey. Selalunya untuk hose reel ni dia punya pipe dia pipe yang keras pipe yang jenis keras. So bila dia tidak mudah untuk apa dah kata, dia tak mudah penyet macam tu. So dia tak rosak dia boleh tahan lama dekat dalam satu tempat tu. Okey. Macam tadi tu, hos hantaran dengan hos pendek tu, kita sebenarnya tak ada simpan lama-lama tau. Kita kena buka juga kadang-kadang. Sebab lagi-lagi kalau kita simpan dalam kita jenis simpan yang berlipat kan. Okey, bila kita simpan yang berlipat macam tu, nanti dia punya pipe tu akan rosak kita punya hos tu akan jadi bocor dan tak boleh digunakan untuk operasi pemadaman untuk lain kali. Okey. Yang seterusnya adalah hose suction. Okey, hose suction ni adik-adik, kita gunakan hose suction ni untuk mengalirkan air daripada sumber terbuka. Maknanya kita nak sedut air daripada tasik, daripada kolam, kan, daripada sungai. Okey, kita gunakan untuk ambil air daripada kawasan yang terbuka masuk ke dalam pam jentera bomba. Okey, selalunya pipe dia keras lah. Kalau pipe lembut, macam mana air nak disedut kan? Nanti kan pipe tu yang dikecut kan. So, kita kena guna pipe yang keras untuk sedut air. Okey. So, untuk hose suction ni, sebenarnya kita ada beberapa alat lagi yang akan bantu dia untuk sedutkan air. Okey. Kita tengok next. Okey. Ni alatan yang akan kita gunakan bersama dengan hose suction tadilah untuk kita sedut air tadi kan. Okey, yang pertama, kita akan pasangkan basket strainer. Basket strainer ni kita akan pasang dekat hujung hose yang kita nak masuk ke dalam sungai ke dalam tasik ke nanti kan, untuk kita tapiskan sampah sarap. Tapi bukan tu je, kita kena letak lagi dia punya kawan dia, iaitu metal strainer. Maknanya kita ada hose, lepas tu kita letak lagi basket strainer untuk lindungi hose daripada sampah-sampah masuk dalam basket strainer tu. Dan lepas tu kita akan letak lagi metal strainer untuk tapis lagi sampah-sampah daripada masuk dalam basket strainer. Maknanya kat sini kita buat 2 kali tapisan. Okey. Macam tadi tu digunakan bagi menapis sampah sarap dari masuk pam jentera dan dipasang dengan basket strainer. Macam tu lah saya cakap tadi kan. So apa jadi kalau kita tak pasang dua-dua strainer ni? Confirm lah sampah-sampah masuk dalam kita punya jentera, akan rosakkan kita punya pam.
So bila pam rosak, kita tak boleh nak sedut lah air pam tu kan, nak sedut air daripada sungai tu. So sebab tu lah kita kena pasang dua-dua penapis ni. Okey, alatan yang seterusnya iaitu dividing bridge. Okey, dividing bridge ni ialah alat untuk mengalirkan air dari satu aliran kepada dua aliran. Digunakan bagi mengalirkan air dari satu aliran hos kepada dua aliran hos di hujung nozzle. Okey, contohlah kan, berlaku kebakaran dekat kawasan deretan kedai. Okey, pilih bomba tu ada satu je tau, dia punya ada satu je tempat untuk keluarkan air. Jadi anggota akan nak sambungkan hos dekat situ. Kalau kita nak kena kita terpaksa guna dua aliran, so kita akan pecahkan dua aliran tu daripada satu aliran kepada dua aliran menggunakan dividing bridge ni lah. Okey, kalau adik-adik perasan, kalau adik-adik perasan, dekat sini nampak ni macam ada telinga kan. Okey, telinga ni kita panggil dia sebagai coupling. Okey, coupling ni function dia untuk lock lah, daripada lock kita punya hose daripada terkeluar daripada kita punya breaching tu. Okey, untuk kita sambungkan hose pun kita ada juga coupling ni. So coupling ni kita ada coupling jantan dengan coupling betina. Selalunya coupling jantan akan masuk dekat dalam coupling betina. Okey, tapi adik-adik, saya nak tanya, macam mana pula kalau tiba-tiba kita ada dua coupling jantan? Macam mana nak masukkan tu? Dua-dua saiz sama kan? Jantan dengan jantan mana boleh sama? Okey, sebab tu anggota bomba kita ada adapter, alat yang digunakan untuk sambung hose tadi tu daripada coupling jantan dengan coupling jantan. Okey, so kita gunakan adapter penyesuai lah. Okay, kita masukkan, kita klik plug tu, dah akan sambung dua hose kat situ. Okey, cara nak buka coupling ni pun senang je sebenarnya. Kalau yang ni dividing bridge ni, kita just pulas je, so coupling tu akan terkeluar, dah akan lepaskan kunci dia. Kalau macam untuk hose coupling tadi, hose coupling kita ada yang betina, ada dua telinga dekat kiri dengan kanan dia. Okey, masa kita nak keluarkan, kita nak cabut coupling jantan daripada coupling betina tu, kita tarik telinga coupling betina tu, dengan lock dia akan terbuka dan coupling jantan akan terkeluar daripada coupling betina. Okey, apa jadi kalau coupling tu gagal disambungkan? Okey, coupling tu kalau gagal disambungkan, kita kan gunakan air yang tekanan yang tinggi kan. Bila air yang tekanan tinggi tembak masuk dalam hose tu, lepas tu coupling pula gagal disambungkan, air akan terkeluar. So coupling tu akan terputus, sambungan tu akan terlerai lah. Okey, so air pun tak dapat disampaikan. Okey, untuk dividing breaching ni, kita ada dua, iaitu dividing breaching biasa dengan control dividing breaching. Okey, control dividing breaching ni, yang ni kita boleh kawal dia punya kadar aliran air dia. Katakan kat sini, alat untuk mengalirkan air dari satu aliran kepada dua aliran dan boleh dikawal. Okey, kita gunakan alat ni daripada satu aliran hose kepada dua aliran hose di hujung nozzle dan boleh dikawal pada kadar alirannya. Okey, contohlah yang kedua ni api dia dah sikit dah. Tapi yang pertama ni api dia dah nak gunakan api dia dah sikit dah. So nak gunakan air sikit je. Berbanding daripada yang kedua ni kita perlukan air yang lagi banyak kan. Okey, so kita tutuplah sikit, kita slowkan sikit yang belah nombor 1 ni. So nombor 2 ni akan dapat gunakan air yang tekanan yang lebih tinggi supaya dapat padamkan api yang lagi marak daripada yang pertama tu lah. Okey, so inilah function dia. Kita boleh kawal dia punya kelajuan air dia. Kita boleh buat dia laju, boleh kita buat dia slow, macam tu lah. Okey, next adalah collecting breaching. Kalau tadi tu kita daripada satu aliran kita pecahkan kepada dua aliran kan. Okey, tapi collecting breaching ni dia terbalik pula. Dia daripada dua aliran kita masukkan kepada satu aliran. Digunakan bagi mengumpulkan dua aliran air kepada satu aliran air yang menghasilkan tekanan air yang lebih kuat, yang dah laju. Okey, contohlah waktu tu tiba-tiba kita guna pilih bomba tu, air dia tak cukup tekanan. Macam mana kita nak kuatkan tekanan dia? Kita nak kuatkan tekanan dia dengan kita tambahkan lagi satu pilih bomba kan.
So kita campur daripada dua pilih bomba, air tu daripada dua sumber air tu kita campurkan dengan collecting breaching. So kita dapat tekanan air yang lebih kuat untuk padamkan api. So function dia macam tu lah. Kita akan, bila kita nak tambah dia punya tekanan air, kita akan gunakan collecting breaching ni. Okay. Yang seterusnya, pressure test adapter. Pressure test adapter ni untuk kita test lah alat dia punya tekanan air dia. Kita nak tahu dia punya tekanan air ni cukup ke tak untuk salurkan air ke dalam pam jentera bomba. Okay. Yang ni kita akan guna ni lah untuk tahu tekanan air tu kuat ke tak kuat. Okay. Okay, adik-adik, macam mana? Banyak dah kita belajar sekarang kan? Okay, tadi kita belajar pasal nozzle, betul tak? Kita belajar pasal nozzle, kita belajar pasal hose, kita belajar pasal basket strainer, lepas tu kita belajar pasal dividing breaching. Okay, ingat adik-adik? Sebab nanti kita akan ada soalan, kita akan ada buat quiz lah sikit untuk tanya adik-adik. Tu adik-adik kena fokus apa yang abang akan ajar hari ni. Okay. Okay, seterusnya adalah standpipe single outlet. Okay, standpipe single outlet ni, dia adalah sebagai pipe sambungan tegak satu aliran antara pilih bomba dan juga hose dari pam jentera. Okay. Kita gunakan benda ni untuk kita ambil air daripada satu aliran pilih bomba ke pam jentera. Maknanya pilih bomba tu, ada yang pilih bomba yang dia duduk dekat atas tanah. So kita nak ambil, takkan kita nak ambil pipe tu kita sambungkan dekat atas tanah macam tu je. Tak. So kita akan ada standpipe single outlet ni. Sama juga yang kedua, iaitu standpipe double outlet. Function dia sama, tapi yang ni untuk kita hasilkan dua aliran pilih bomba ke dalam pam jentera. Okay. So itu ada dua jenis outlet lah yang adik-adik kena faham. Okay, yang seterusnya adalah hose ram. Hose ram ni alat yang digunakan untuk melindungi rupa bentuk hose. Melindungi hos daripada hempapan tayar kenderaan semasa hos merintangi jalan raya. Okay, contohlah ada berlaku kedai terbakar kan, tapi bomba duduk dekat seberang jalan. Kita punya jentera duduk kat seberang jalan. Macam mana kita nak hantar air tu pergi dekat seberang pula, kedai seberang tu kan? So kita akan gunakan hose. Kita akan hose daripada jentera dan tarik hose tu sampai ke kawasan kebakaran. Tapi dekat kawasan bandar, mestilah jalan tu sibuk kan. Kita seberang jalan pun ada kereta lalu lalang semua. Jadi penyelesaian kat sini, kita tak nak bila kereta langgar, pipe tu akan macam kemih. So kita tak nak pipe tu rosak. So kita kena pasang hose ram supaya kereta dapat naik atas hose ram ni dan tak menjejaskan bentuk hose kita tu. So tekanan yang akan diberikan untuk padamkan api tu akan kekal sama lah. So dia tak ganggu pun kita punya proses pemadaman api. Okay. Seterusnya, wrenches. Wrenches ni digunakan untuk membuka dan mengetatkan hose suction. Okay. Untuk hose suction tadi tu, kita akan gunakan benda ni untuk kita ketatkan dia. Kita nak pasang dekat jentera tu kan, kita ketatkan dia. Okay. Lepas tu kita nak buka dia pun, kita kena guna wrenches ni supaya air dapat, kalau kita ketatkan tu supaya air 100% lah kita dapat serap kan, dapat sedut. Okay. Alat seterusnya adalah coupling opener. Okay, kita nak buka coupling ni, kita boleh guna alat ni juga. Contohlah kalau alat tu terlampau ketat kan, kita tak boleh nak buka. So kita akan gunakan coupling opener ni untuk tarik coupling betina tu keluar daripada coupling jantan. Okay. Yang seterusnya adalah hydrant adapter. Hydrant adapter ni alat penyambung antara coupling hose hantaran dan outlet pilih bomba. So function dia digunakan semasa penyambungan antara coupling hose hantaran dan
outlet pilih bomba semasa mengambil air daripada pilih bomba dan pam jentera. So kita gunakan hydrant adapter ni untuk sambungkan dengan kita punya hose lah. Okey, alat tanya seterusnya adalah blank cap. Okey, adik-adik, blank cap ni kita gunakan untuk, dia adalah sebagai alat penutup inlet pam jentera bomba. Pasal betul lah, macam functionality kat sini digunakan untuk menutup inlet pam jentera bomba dari dimasuki benda asing semasa pam tidak beroperasi. So kita tak nak lah kalau kita punya apa nama dia pam tu masuk angkut-angkut ke serangga lain ke, masuk katak ke apa ke. So kita akan tutup benda ni. So benda ni untuk function dia untuk kita protect kita punya pam daripada rosak. Okay, lepas tu alat seterusnya adalah false spindle. False spindle, bukan false spender baca betul-betul false spindle. Spender tu lain. Okay, alatan ini adalah penyambung injap pilih bomba bawah tanah. Okey, masa tadi pilih bomba bawah tanah tu kita kena guna tadi apa tadi? Okey, standpipe single outlet tadi yang kita guna dua-dua outlet tadi lah untuk daripada pilih bomba bawah tanah. Function ini digunakan untuk menyambung antara injap pilih bomba bawah tanah dengan menyambung dengan hydrant key bagi membuka dan menutup injap. Okey, hydrant key. Kita guna hydrant key lah untuk buka spindle ni. Okay, seterusnya adalah hose link. Hose link ni adalah alat untuk menyangkut hose di tangga. Macam contoh kalau kebakaran contoh kat tingkat 2 ke apa kan. So takkanlah ada bomba tu nak kena angkat hose tu, pegang selabu untuk proses pembakaran, proses pemadaman api tu kan. Jadi kita akan gantung kita punya hose dekat tangga untuk padamkan api. Okey. Alat seterusnya adalah suction stand. Suction stand ni tadi kita gunakan sekali dengan suction hose tadi untuk menampung lendutan hose suction, dan digunakan untuk menampung lendutan hose suction. Sebab air yang kita akan sedut tu, air tu berat tau. So nanti kalau hose suction tu melendut, dia akan bengkok. So nanti air tu akan dia tersangkut lah daripada nak masuk ke pam tu, sama ada sangkut ataupun hose tu yang akan rosak. So kita kena guna suction stand untuk tampung kita punya hose suction tu. Okay, yang seterusnya adalah hose bandage. Hose bandage, alamak, gambar ni silap. Hose bandage ni gambar lain. Dia macam bandage, kita digunakan untuk membalut hose hantaran yang bocor. Contoh lah, kalau hose hantaran ni dia bocor, ada air keluar kan. So tekanan air tu tak dapat tekanannya air tu akan berkurang lah. So macam susah lah kita nak padamkan api. Okay, so kita kena guna hose bandage ni untuk lindungi kita punya hose tu daripada untuk kekalkan tekanan dia lah. Kita tak nak air tu keluar je daripada lubang bocor tu. Okay adik-adik, hose kita ni sebenarnya bukanlah tahan lasak sangat. Dia memang tahan lasak, dia buat daripada bahan yang tahan lasak, tapi benda ni akan rosak juga. Contoh-contoh yang akan merosakkan hose ni adalah macam hose terbakar, masa contoh nak memadamkan api dalam hutan ke apa kan. Masa kita tengah pasang hose tu, tengah tarik-tarik, tiba-tiba ada arang kat situ. Arang tu dia panaskan kat situ kan. So tiba-tiba hose kita berlubang. So kat situ lah punca-punca rosak dia. Ataupun kena ada kereta langgar ke, so dia akan rosakkan kita punya hose. Kalau tadi kita guna hose ram lah. Okay, yang seterusnya rasanya yang ini last rasa, iaitu water shield. So water shield ni alat ni kita gunakan untuk menghasilkan tirai air. Okay, adik-adik biasa kan kalau kita pergi dekat water theme park, sebelum ni lah, sebelum zaman COVID ni kan, kita pergi dekat water theme park, perasan tak ada macam air turun macam bentuk langsir tu kan. Lebih kurang macam ni lah function dia guna macam tu. So digunakan bagi menyekat kemarakan
kemerebakan gas atau cair ke sesuatu kawasan yang dilindungi. Maknanya kita tak nak contoh ada gas yang berbahaya untuk dihidup ke, untuk lepas daripada kawasan tu. So kita nak kepung kawasan tu, kita guna water shield. Okey, rasanya yang ni alas lah. So kita dah belajar banyak dah benda tadi. Kita dah belajar 26 alat tadi. Antaranya adalah nozzle, kita belajar pasal breaching, kita belajar pasal hose, kita belajar pasal basket strainer dan macam-macam lah. Harap adik-adik bagi fokus tadi tu semasa abang terangkan nama-nama dia, hose, dia punya function dia. Itu je lah daripada abang. So sekian, abang serahkan semula kepada abang Irsyad untuk terangkan alatan yang seterusnya. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian yang ketiga dalam pembentahan kami, iaitu bahagian terakhir mengenai door entry. Antara alatan yang digunakan adalah seperti buat kata yang digunakan untuk memotong besi yang kecil seperti rantai dan kepingan logam. Kedua adalah padlock remover, digunakan untuk memecahkan anak mangkuk dan terdapat dua saiz, iaitu kecil dan besar. SOS restrictors digunakan bagi memotong kayu, bangun benzin, alat penduduk dan juga penumpang lubang. Yang keempat adalah persuader, digunakan bersama dengan toko besi bagi memecahkan mangkuk. Rembar digunakan untuk mengambil dan memotong dan memecahkan kepingan besi kenderaan ketika kerja-kerja membuat ruang dalam kenderaan. Polaski digunakan untuk kerja-kerja memecah, memotong kayu dan menggali tanah bagi membuat parit semasa kebakaran hutan. Ia juga digunakan dalam operasi pemadaman, iaitu membuat pengudaraan. Railing spreader digunakan untuk meregangkan dua permukaan seperti jeruji dan pintu rumah dan sebagainya bagi membuat bukaan yang luas. Crowbar digunakan untuk mengunting pintu, tingkap, kunci, dinding dan memecahkan kunci untuk membantu anggota bomba masuk ke bangunan. Membuat ruang di bahagian pintu kenderaan untuk memasukkan mata alat pelengkap hidrolik. Dan yang terakhir adalah untuk mengumpit dinding bagi kerja-kerja di tempat kejadian kebakaran. Seterusnya adalah percussive rescue tools, digunakan untuk dalam kerja-kerja memotong, mengumpil dan menebuk lubang dengan menggunakan sistem punch. Spesifikasi dia, dalam satu bag tu ada 5 komponen, iaitu wood point, iaitu 14 inci long, 3 inch wide chisel 14 inch long, 1 inch wide chisel 40 inch long, long tracker claw, metal cutting claw, menggunakan kaedah slab and ram. Panjang strok dia adalah 32.3 cm dan berat dia adalah 12.3 kg. Seterusnya adalah bright axe atau pintu. Dia digunakan untuk kerja-kerja memecah, memotong dan mengumpit. Mempunyai beberapa bahagian seperti metal cutting claw, chisel and prying wedge, nail pulling feature, spanning wrench, axe blade, gas shut off feature, pipe dan beratnya adalah 1.5 kg. Seterusnya adalah ET15 ataupun T4 winch, digunakan untuk menegangkan dan menarik wire pekebal. Spesifikasi dia adalah berkapasiti menarik 2,500 kg. Dia mampu untuk mengangkat 1,500 kg. Menggunakan sistem takal, panjang kabel tu adalah 20 meter. Breaking load dia boleh sampai 5,430 kg. Kelajuan pergerakan dia adalah 1/3 meter per minit. Seterusnya adalah ET30 ataupun T4 winch, digunakan untuk mencukir dua permukaan dan menggali tanah untuk membuat lubang. Berkapasiti menarik
2,500 kilogram. Kapasiti untuk menarik 5,000 kilogram, mampu untuk mengangkat sehingga 3,000 kilogram menggunakan sistem takal. Panjang kabel boleh cecah sehingga 20 meter. Braking loads adalah 11,200 kilogram. Kelajuan pergerakan dia adalah 1/3 meter per minit. Sekian daripada kumpulan kami. Sebarang pertanyaan boleh terus diajukan kepada kami. Maaf jika ada sebarang kesulitan. Yang buruk adalah data daripada kami dan yang baik itu adalah data daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih.